Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir Oktober ini, Malaysia dijangkakan bakal beralih kepada fasa endemik apabila kadar pemberian vaksin mencecah hampir 80% populasi rakyat. Endemik bermaksud sebaran penyakit berulang kali atau berterusan berlaku dalam satu populasi. Sebaran penyakit ini hanya berlaku dalam sesuatu kawasan atau daerah yang tertentu sahaja. Penyakit ini dijangkakan akan sentiasa ada kes tetapi pada kadar yang stabil serta rendah. Walaupun negara memasuki fasa endemik, kita masih perlu mematuhi SOP yang ditetapkan. Pemakaian pelitup muka dan melakukan kawalan kendiri adalah sangat wajar kerana langkah ini membolehkan kehidupan kita berfungsi seperti sedia kala dalam norma baharu. Menarik minggu ini. Penampilan artis bertudung bersama Siti Elizad dan Zara Zia melalui perjalanan hijrah mereka. Popular dengan lagu Di Matamu Aku Di Jiwamu Dia, perjalanan seni Deja Moss menempuh pelbagai warna-warni kehidupan. Saya dikutuk, saya dikeji, membawa saya kepada depression. Saya tak bunuh diri at that time. Meninjau sebuah rumah pusaka yang ditransformasi menjadi rumah bertemakan farmhouse. New Zealand merupakan sebuah negara yang terkenal dengan keindahan semula jadi. Tidak hairanlah New Zealand dipilih sebagai lokasi filem Lord of the Ring. Biarpun ketika musim panas, negara ini kekal nyaman dengan suhu yang rendah. Sana sini kali ini bersama Nur Fahrin Azfi Abdul Aziz yang menetap di Auckland sejak tahun 2000. Berusia 39 tahun, Fahrin berkongsi dua lokasi istimewa di New Zealand yang boleh dilawati. Pada mulanya, Fahrin dan adik-beradik ke New Zealand hanya untuk menyambung pelajaran. Berasa selesa tinggal di sana, mereka membawa pula kedua ibu bapa untuk terus menetap di negara yang mendapat julukan negara Kiwi itu. Rakyat Malaysia yang datang tak ada benda-benda halal dekat sini. Jadi, diorang pun set upkan business tourism. Salam NZ Tours dengan Mesra Homestay untuk jaga penginapan halal, makan minum halal, pengembaraan halal. Jadi kita cover North dengan South Island. Jadi dari satu tahun ke satu tahun ke satu tahun ke satu tahun sudah 16-17 tahun. New Zealand adalah sebuah negara yang mempunyai populasi yang rendah iaitu hanya 5 juta penduduk. Secara geografi, keluasannya adalah 2 kali ganda semenanjung Malaysia. New Zealand mendapat pujian meluas apabila berjaya menangani COVID dengan hanya mencatat 26 kematian. Keadaan COVID kat sini tak teruk. Cumanya all this while, 6, 7, 8 bulan, kami tak ada COVID. Not even one single case. Tapi about 6 weeks ago ada satu case COVID, and sebab satu case COVID ni, the whole of New Zealand being locked lah. Auckland, South Island, North Island. Just untuk pastikan rakyat dekat sini tak sengsara. Rakyat Maori merupakan penduduk asli di New Zealand yang dahulunya berasal dari Hawaii. 14.6% daripada keseluruhan rakyat New Zealand merupakan masyarakat Maori itu sendiri. Tempat menarik yang mesti dilawati sekiranya ingin mengenali lebih dekat masyarakat Maori adalah di Rotorua. Kawasan ini terkenal dengan kecantikan yang mengagumkan dan budaya masyarakat asli yang eksotik. Rotorua ni tempat perkampungan Maori, di mana Maori-Maori akan adat Maori, perkampungan Maori, mereka masih pakai baju Maori. Kat situ juga mereka tinggal di keliling geyser, tempat kawah panas, and it's a very nice attraction untuk orang pergi tengok, kan, something different. Lepas tu even the highest geyser punya shooting 70 meter atas up the air pun di Rotorua sana. Rotorua daripada Auckland, kalau kita drive, it's about 4 jam lah. New Zealand dikenali kerana kecantikan alam semula jadi dan merupakan antara negara yang memiliki udara paling bersih di dunia. Satu lagi tempat yang popular dan menarik bagi mereka yang menyukai sukan ekstrim adalah di Queenstown. Satu tempat untuk saya yang menarik ialah Queenstown. Queenstown ni
Dia dikenali sebagai the most adventurous capital in the world, di mana all kind of aktiviti lasak lah ada kat situ. Ada skydiving, ada water rafting, ada ski, ada di Queenstown ada Four Ski Resort, paling dekat 25 minutes away daripada Queenstown punya downtown. So you boleh buat apa saja aktiviti. Bagi yang beragama Islam, perkara utama yang dititik beratkan apabila ingin melancong ke luar negara pastinya kemudahan makanan halal. Terdapat beberapa restoran yang halal di kawasan ini, namun restoran kegemaran Fahrin adalah milik rakyat Malaysia iaitu Uncle Man. Untuk saya, paling saya suka, of course, any kind of restaurants in the world, saya mesti suka Malaysian restaurant lah. Satu Malaysian restaurant yang memang saya suka pergi ialah Uncle Man. Uncle Man ni Malaysian, ada roti canai, ada nasi lemak, ada macam-macam lah, semua ada kat situ. So terubahlah sikit rindu daripada balik Malaysia tu, macam kalau tak dapat balik Malaysia, at least kita dapatlah makan. New Zealand merupakan antara negara yang menjadi destinasi percutian pilihan ramai. Walaupun berada agak jauh, ia popular di kalangan rakyat Malaysia. Tersenarai antara negara yang aman di dunia, ia juga menjanjikan pengalaman percutian yang eksklusif dan mengasyikkan. Pengunjung pasti terpesona dengan keindahan alam semula jadinya. Jadi mana-mana kita pergi je, view cantik, water, laut ni semua kan. Ini pun just about belakang backyard rumah. So everything is nice. It's like a holiday resort lah dekat sini. But anyway, kita mengalu-ngalukanlah rakyat Malaysia, insyaAllah COVID dah habis nanti, borders are open. Silalah datang ke New Zealand. Kami look forward to enjoy New Zealand bersama-sama. Tuaran adalah sebuah daerah di Sabah yang terletak kira-kira 34 km dari Kota Kinabalu. Segmen dekorasi minggu ini meninjau sebuah rumah pusaka di Tuaran yang diberi nafas baharu dengan gaya lebih segar dan estetik. Bekerja sebagai pereka dalaman, pasangan suami isteri ini mentransformasikan rumah peninggalan datuk dan nenek mereka menjadi sebuah rumah bertemakan farmhouse. Anak kelahiran Kedah Siti Rohani Shuib, 33 tahun, mengambil keputusan untuk mengikut suami Asri Meris, 37 tahun, berpindah ke kampung halamannya. Kini sudah 7 tahun mereka menetap di Sabah. Konsep yang kami tekankan untuk rumah ni adalah modern farmhouse. Cuma untuk struktur bahagian luar, ada sedikit kelainan yang kami buat di mana kami gabungkan konsep farmhouse ni dengan konsep Hampton, White Hampton, untuk wujudkan suasana yang berbeza lah dari kebiasaan yang kita tengok. Banyak menghabiskan masa di rumah telah memberikan mereka idea untuk memulakan projek pengubahsuaian dan menghias ruang kediaman sedikit demi sedikit. Rumah ni kami start renovate untuk tambah bahagian bawah pada 2019. Idea untuk renovate rumah ni adalah datang daripada kekangan ruang yang ada, di mana sebelum ni ruangan atas agak limited dan kecil. Berkeluasan 40x30 kaki persegi, Asri dan Siti harus pandai memaksimumkan ruang yang ada agar susun atur perabot di kediaman ini tidak kelihatan sarat. Bila kami dah extend dekat bawah ni, ruang agak besar bagi kami lah. Especially untuk ruangan dapur, kami buat agak besar sebab orang rumah saya memang banyak kali dia spend masa dekat rumah, especially dapur lah. Because kitchen ni adalah the heart of the house. Tempat untuk berkarya. Betul. Pasangan ini mengambil peluang di musim PKP untuk mengubah suai kediaman yang perlu melalui beberapa fasa dan mengambil sedikit masa untuk disiapkan. Untuk ruangan di bahagian bawah pula, kami pilih untuk buat open space supaya ruang nampak lebih luas, lapang dan mudah juga untuk saya pantau anak-anak bila buat kerja kat dapur. Lebih menarik, kebanyakan hiasan dan pengubahsuaian rumah juga dilakukan sendiri dan hanya menggunakan bahan-bahan kitar semula.
Untuk konsep farmhouse, banyak projek-projek DIY yang kita boleh buat secara tak langsung dapat mengurangkan kos. Antaranya adalah kami Fox buat fireplace. Fox fireplace, shiplap wall, Mandor. mandor betul, dan countertop untuk bilik air. Sebab kayu tu adalah betul-betul kayu yang solid. Kami ambil daripada kayu yang memang terbuang lah. Bekerja sebagai pereka dalaman di syarikat mereka sendiri iaitu Asri City Deco, pasangan suami isteri ini akui banyak percanggahan idea sepanjang proses menyiapkan projek menghias rumah. Perbezaan idea bagi saya adalah benda yang normal lah. Okey, mesti ada walaupun idea tu dalam konsep yang sama, tapi apa yang kita kena buat kena saling pertimbangkan idea masing-masing. Sebab banyak idea yang saya ada dalam kepala saya, sebenarnya saya propose dengan wife dan kita memang bincang lah. Yelah, orang perempuan kan minister of everything. Kita kena involvekan diorang lah in decision making, especially dalam bab design ni sebenarnya. Walaupun masing-masing mempunyai kreativiti tersendiri, pasangan ini tetap bertukar-tukar pandangan apabila ingin menyiapkan hasil kerja mereka. Antara benda yang kami selalu kongsi dan titik beratkan adalah tips-tips untuk pemilihan warna yang betul, perabot dan juga elemen-elemen yang kita perlu ambil kira lah untuk kita mendapatkan hasil yang kita nak. Pasangan suami isteri ini juga tidak lokek dalam berkongsi ilmu dan idea kreatif di laman sosial, terutama di Instagram dan Facebook milik mereka. Dalam renovation ni sebenarnya kita kena ada knowledge, itu yang paling penting. Sebab kalau kita tak ada knowledge benda ni, kita tak akan tahu kita punya design direction. Apa yang kami cuba terapkan adalah paling penting kita kena buat research. Selain banyak bermain dengan alam semula jadi, konsep hiasan yang bertemakan gaya rumah ladang atau farmhouse ini juga minimalis namun masih tampak elegan. Antara kelebihan konsep farmhouse ni ialah timeless. Dia relevant throughout the years. Kita tak payah struggle nak tukar ikut season ataupun perayaan. Nak kena tukar itu, nak kena tukar ini. Dan something yang saya rasa tak ramailah orang perasan, dia banyak menggunakan benda-benda yang ada elemen alam. Soft neutral ni boleh memberi rasa tenang dan mempengaruhi mood kita. Happy juga sebab apa yang kami dah plan tu, inilah hasil dia. Rasa berbaloi dengan penat lelah, usaha, tenaga yang dikeluarkan. Gambar-gambar daripada internet yang kami ambil, ada yang kata wow, macam bukan dekat Malaysia, macam dekat overseas. So alhamdulillah, itu komplimen yang sangat besar kami rasa. Hanya menggunakan latar dinding putih dengan padanan kayu pada setiap ruang, tema ini amat sesuai buat mereka yang inginkan kedamaian yang lebih santai seperti berada dalam suasana kedesaan Inggeris. Penyanyi bersuara lantang Sharifah Hadijah binti Wan Mos atau lebih dikenali sebagai Deja Mos hadir dalam industri seni dengan membawa auranya yang tersendiri. Popular dengan lagu Di Matamu Aku Di Jiwamu Dia, perjalanan seni penyanyi ini menempuh pelbagai warna-warni kehidupan. Baginya, jatuh bangun dalam industri sudah sebati. 2018 menjadi tahun cukup menduga buatnya. Nona mendekati wanita cekal ini. Gambar saya diedarkan untuk memalukan saya. Saya dikutuk, saya dikeji, saya digelar macam-macam. Membawa saya kepada depression. Saya rasa tak perlu diri at that time. Langkahnya dalam dunia seni nyanyian secara komersial bermula sedikit lewat berbanding penyanyi lain. Ketika di usia 27 tahun, Deja Mos dilamar sebuah syarikat rakaman tempatan iaitu NAR Records untuk menerbitkan album sulung dengan pilihan genre pop. Sebenarnya saya janggal sedikit bila saya recording my first album. It took me about berapa lama? Setahun jugalah untuk menghasilkan satu album tu. So album pertama saya lahir tahun 2000. Saya mengikat kontrak dengan NAR Records tahun 1998. Jadi perjalanannya agak kata orang
agak janggal lah sebab dari penyanyi kelab ke penyanyi rakaman. Sebab kita kalau dekat kelab kita ada audience untuk tengok kita. Tapi kalau kita rakam, kalau kita dekat studio kita dengan producer saja, itu yang kata orang melambatkan saya sebab saya dah biasa dengan ada audience. So bila recording first album saya macam tak berapa selesa. Itulah pengalaman kata orang mula-mula saya jadi artis rakaman. Namanya melonjak naik dengan beberapa lagu yang menjadi hit seperti Di Matamu Aku Di Jiwa Mudia, Asmara Ini dan Kau Yang Teristimewa. Tapi lagu yang tidak dapat saya lupakan adalah lagu Di Matamu Aku Di Jiwa Mudia. Sebab lagu tu bermain di semua corong-corong radio. Alhamdulillah, kata orang penerimaan peminat dengan saya amat menggalakkan. Alhamdulillah, lagu itulah yang kata orang menjadi kenangan saya sampai sekarang. Kenangan manis yang tidak dapat saya lupakan sampai sekarang adalah bila saya dianugerahkan sebagai penyanyi Asia terbaik di Shanghai tahun 2002. Itu bila saya kenang balik, itulah kata orang kita rasa dihargai. Selain terkesan dengan ikatan perkahwinan pertama yang tidak berpanjangan pada Oktober 2018, Deja turut berkongsi pengalaman hidup dilanda masalah kemurungan dalam buku tulisannya sendiri yang berjudul Hidupku Takdirku. Kata orang negativity lah. Banyak people, banyak orang persoalkan, netizen persoalkan pasal appearance saya, media persoalkan pasal appearance saya, kenapa saya tak berubah selepas balik pada haji, kenapa saya masih seksi, saya dikutuk, saya dikeji, saya digelar macam-macam at that time. Lepas tu satu lagi, bila saya perform untuk kata orang majlis tertutup, gambar saya dibesarkan, lepas tu diedarkan dengan sengaja, dengan intention that untuk memalukan saya. Pengalaman itu juga kata orang membawa saya kepada depression until saya rasa tak perlu diri at that time. Itu kata orang pengalaman yang sangat pahit bagi diri saya. Setelah mendapat rawatan daripada pakar bagi menangani depresi, Deja bangkit daripada episod kegagalan hidupnya dan kembali menjalani rutin harian seperti biasa di samping insan tersayang. Sebenarnya agak lama juga untuk saya mengambil keputusan untuk pindah ke Chicago untuk bersama suami saya. Saya rasa dalam 2 tahun jugalah, setahun lebih macam tu. Saya rasa tempat isteri memang di pangkuan suaminya. Jadi kalau saya stay kat Malaysia, dia dekat Chicago, siapa pula yang nak masak, yang nak uruskan kerja harian dia. So saya perlu korbankan kerja saya dan masa saya di Malaysia. So saya ambil keputusan itu amat berat sekali. Memang amat berat sebab saya dah fikir banyak macam. So saya kalau saya tidak berhijrah sekarang, akan datang pun saya kena juga bersama suami saya sebab saya tak nak pisang berbuah 2 kali. Saya sekarang telah menetap di Chicago bersama suami saya. Sekarang kami holiday dekat Wisconsin. Kami melawat ladang apple kat sini. Boleh tengok apple dia segar-segar. Kat belakang saya semua merah dan hijau. Okey, sekarang saya nak perkenalkan suami saya, Maher. Okay, hello Malaysia. Apa khabar? Hi Nona. How everybody? Stay safe. We love you all. Thank you. From Wisconsin, USA. You like it?
Semenjak saya pindah ke Chicago ini, saya adalah suri rumah sepenuh masa. Jadi aktiviti saya tu saya isi dengan kita orang berjalan. Kalau petang-petang ni saya akan berjalan, do my exercise, ambil angin petang lah kan. So dekat sini kalau summer ni dia panjang sikit. So malam tu kalau gelap dalam pukul 8.30, so saya akan keluar dalam pukul 6.30 macam tu, at least 2 jam. Kalau tak pun, kalau dah tak ada barang lagi dekat dalam rumah ni, so saya akan pergi supermarket, sambil berjalan tu. Saya pergi dalam supermarket, balik daripada berjalan tu. So because supermarket kat sini is very close to my house. Memang dekat sangat. Lepas tu kalau weekend, saya spend time with my husband dengan my 2 daughters. Dia orang akan datang, dia orang akan makan kat sini. Dia suka. Kalau saya masak, dia orang suka. So saya akan masak. Lepas masak tu adalah dessert. So dalam dessert tu dia akan bercerita, dia akan bertanya. Dia orang banyak bertanya pasal pengalaman kita, pengalaman kehidupan kita. Menepis Rawan adalah lagu terakhir yang dirakamkan 3 tahun lalu. Kini, Deja hanya ingin fokus kepada penulisan buku dan merancang untuk merakamkan koleksi alunan zikir. Semoga Deja sukses dan terus bahagia bersama keluarga. Asmara ini jangan ada dusta, sehabis daya pertahankan cinta. Tak ingin aku harungi kecewa, hanya Tuhan sahaja menentu segalanya. Itulah saja daripada saya, Deja Mo. Salam sayang dari Chicago. Stay safe everyone. I love you guys. Terima kasih kepada Nona kerana menjemput saya. Salam sayang untuk semua yang menonton Nona. Apabila kerajaan secara berperingkat melonggarkan SOP, ramai bakal pengantin mula merancang majlis perkahwinan mereka. Pemilihan baju pengantin sentiasa menjadi keutamaan. Pemilik Mode by Mirul Jonet yang terletak di Shah Alam Selangor mengilhamkan koleksi eksklusifnya iaitu Delima. Rekaan baju pengantin tona merah memberi keunikan dan kelainan di majlis akad nikah. Hai, Assalamualaikum. Saya Mirul Jonet daripada Mode by Mirul Jonet. Saya merupakan fashion designer ataupun pengarah kreatif untuk Mode by Mirul Jonet. Untuk koleksi terbaru Mirul kali ini, Mirul memang mensasarkan koleksi pengantin atau orang panggil bridal collection. Koleksi pengantin kali ini lebih bercitarasakan kepada mereka yang ingin hadir ke pejabat agama kerana kita sekarang di pandemik COVID tidak dibenarkan untuk bernikah di rumah, di masjid, di dewan untuk dibuat majlis lah. Saya memang menitik beratkan tentang practicality lah. Merah tu sebuah orang kata simbolik cinta yang dalam, sedalam-dalamnya. Selalunya kalau kita lihat perancang perkahwinan ni, mereka fashion ataupun bakal-bakal pengantin dari pelbagai agama dan budaya akan memilih warna putih sebagai simbol cintanya. Tetapi di sebalik kita punya collection Delima kali ini, kita memilih merah adalah hanya berlandaskan konseptual ketika photoshoot sahaja, di mana rekaan ni dihasilkan dengan penuh rasa cinta. Setengah orang berpendapat cinta tu suci, putih, berseri macam tu. Macam Mirul pula beranggapan dia macam sesuatu yang sedalamnya cinta tu. Merah itu cinta dipanggilnya lah. Tetapi bila collection ni lahir, dia berkonsep kepada pre-order. Material yang kita gunakan, kita memang selalu menggunakan material yang sama. Kalau Mirul daripada tahun pertama 2017 memang gemar menggunakan crepe.
crepe and ada sedikit French lace ataupun rinda Perancis. Miro menggunakan material tersebut supaya klien tidak dapat merasakan kualiti designer lain dan design macam dekat brand Miro yang buat lah. Untuk koleksi ini, kalau dari segi dia punya sentuhan rekaan tu, saya memang merekakan rekaan ni berdasarkan kita punya culture lah, Melayu. Tetapi kalau dilihat secara khususnya, kita ada nampak bayangan dari segi ada mixed culture dari segi macam India sikit. Kalau sebenarnya cuma digarapkan dalam versi Melayu yang betul lah. Saya memang menerapkan rekaan yang lebih minimal, klasi dan sepanjang zaman lah. Maksud saya, bila baju nikah ni, dia kena satu rekaan yang minimal tetapi dia berpanjangan, tak lapuk di hujan lah. Maksudnya kekal berpanjangan tu dari tahun ke tahun dia masih relevan. Dia tidak kata ikut trend untuk design. Kalau contoh kita pernah tengok gaya kebaya potong peplum, dia ada zaman dia, era dia. So kita tak nak, kita nak jadi macam kalau kita tengok dari segi sentuhan kurung pahang dari dulu dan sampai sekarang, dan saya yakin masa akan datang kurung pahang tu masih relevan untuk nikah. Begitu juga saya nak rekaan-rekaan delima yang baru saya buat ni kan begitu. So dia lebih kepada evergreen lah. Untuk sambutan delima, Alhamdulillah sangat memberasankan lah. Walaupun dia mengalami sedikit kesukaran untuk bakal pengantin menerima desain tu kerana dia berwarna merah. Tetapi bila di konsert datang berjumpa saya, diorang nampak haluan sebenar rekaan delima tu. Cuma untuk pemilihan colour merah tu mungkin mereka tidak biasa, tetapi mereka boleh mengambil desain ni menempa mengikut colour yang mereka rasa sesuai lah. Khususnya colour warna putih, off-white yang biasanya nikah kita memang dimonopoli oleh warna putih lah. Jadinya bila mereka memilih menyukai desain ni, mereka akan terus menyukai tetapi dengan version colour yang tersendiri. Untuk collection delima, para penonton boleh mendapatkan di www.modebymiro.net ataupun anda semua boleh ke Instagram dan Facebook kami. Dekat situ anda semua boleh melihat perkembangan dan koleksi terbaru kami, terutamanya delima. Kini ramai artis dilihat mengenakan hijab sepenuhnya. Penampilan baharu mereka mendapat pujian masyarakat dan doa dari peminat. Untuk kekal istiqamah bukanlah sesuatu yang mudah. Selain dari fizikal, rohani juga perlu dipelihara. Bersama artis popular Siti Elizad dan Zara Zia melalui perjalanan hijrah mereka. Manis dan ayu. Seperti tahun-tahun lalu, tahun ini juga ramai antara selebriti terkenal tanah air yang mula berhijab. Antara yang mendapat perhatian ramai ialah Nana Mahazan, Izara Aisyah, Betty Rahmat, Vicha dan Fia Julia. Tidak ketinggalan juga selebriti cantik berbakat besar, Siti Elizad Sharifuddin. Memiliki beberapa helai selendang yang dihadiahkan oleh suaminya awal Muharram yang lalu menjadi titik permulaan penghijrahan selebriti kesayangan ramai ini. Apa, I sibuk fikir pasal duit je. I cuma nak... So, I pun tak kat atas kepala, I cakap dengan my husband, cakap, elok tak, cantik tak? Dia kata, cantik, dia cakap macam tu. Dia tak ada respon like macam, wow. Dia tak ada macam, you nak berubah ke? Tak ada. Dia memang tenang, tak ada benda pun. So, I cakap, okey lah. So, bila masa pergi kerja tu, I pun letak atas kepala. So, I cakap, okey. Masa time balik tu, my husband ambil. Dia kata, cantik you masa nak masuk kereta. So, I cakap, okey, thank you. So, on the next day tu, I nampak lagi ada satu scarf. So, I pun letak atas kepala juga. So, bila I pakai, I rasa macam, wah, rupanya tenang kita rasa selesa. Maybe this is the right time lah untuk I change, but not totally change yang macam, I pun masih cakap I belum sempurna. Sebab tak ada manusia yang sempurna pun. Kuatkan hati, I cakap, ya Allah Tuanku tolonglah bukakan pintu hati ni, sebab dalam setiap doa kita kan memang kita, ya Allah tolonglah bukakan pintu kebaikan untuk kita semua. I rasa macam first awal Muharram tu I cakap okey, permulaan insya-Allah yang terbaik, jadi kita slowly. Merupakan anak perempuan tunggal daripada 5 orang adik-beradik, kesemua ahli keluarga memanjatkan rasa syukur melihat perubahan yang ditunjukkan oleh adik bongsu mereka. Family of course happy. Dalam perjalanan nak berubah tu kena perlukan sokongan. Jangan tiba-tiba kita buatkan orang tu rasa terkejut, kita akan rasa macam tak okey ke? Tapi diorang semua okey. Sebab arwah mama dah tak ada.
My dad pun cakap benda yang sama. Dia cakap anak dia cantik macam arwah mama, because dulu arwah mama pakai macam ni pada awal-awal permulaan dulu. So I pun tengok cermin yang cakap macam mama. So maksudnya macam itulah. Mula aktif di dalam industri sejak 1994 lagi, Elizad akui keputusan untuk berhijab bukanlah sesuatu yang mudah. Malah dia juga masih lagi dalam proses belajar untuk memperbaiki diri. Semua wanita sebenarnya nak berhijab. Cumanya bahagian yang istiqomah tu yang paling macam takutlah. Saya masih lagi jahil. Dalam perjalanan hidup ni kita sentiasa mencari dan belajar. I memang buat apa yang I rasa I nak buat. I masih bawa motor. I dengan cara I, dengan my style. I ni memang agresif. Tiba-tiba I nak kena berubah jadi lembut. Sebab I tak boleh kekalkan macam tu sebab bukan I. So I masih lagi sama macam dulu. Pelakon drama teman lelaki upahan itu juga amat bersyukur kerana imej barunya mendapat sokongan dan doa daripada masyarakat sekeliling, terutamanya peminat. Kadang-kadang kita ni tak perlu mengenali seseorang itu secara rapat pun. Kadang-kadang kan kita bersilaturahim melalui media sosial. Jadi dengan kata-kata semangat, dengan kata-kata doa pun I dah appreciate sangat-sangat dah. Saya berterima kasih daripada dulu sampai sekarang ini. Bukan sahaja daripada segi pemakaian, daripada segi hati kita pun sama juga. Kalau kita campur dengan segala kebaikan, insya-Allah Allah akan bagi lagi 1001 kebaikan buat kita. Yes, waktu berubah masih berubah. So manusia kena berubah kan? Mula berhijab sejak bulan September tahun lalu, perubahan imej pelakon terkenal Zara Zia juga pernah menjadi bualan hangat dan turut mendapat pelbagai pandangan positif daripada peminatnya. Itu antara Zara dengan pencipta. So tak adalah Zara nak cakap Zara ni dapat mimpi ke apa ke, tak ada. Benda tu yang boleh Zara cakap datang sendiri. Sudah 18 tahun di dalam industri, imej barunya juga tidak pernah menjadi penghalang untuk dia berlakon dan meneruskan kariernya sebagai seorang anak seni. Istiqomah ni susah sebenarnya. Nak pula kita dalam industri ni. Tapi alhamdulillah, macam sebelum Zara berhijab sekalipun, Zara memang berlakon dengan pelakon-pelakon yang menjaga batas. Kita pun secara tak langsung adalah limit tu, adalah had tu. So benda tu yang membantu Zara sekarang. And then macam sekarang pun bila imej Zara macam ni, ini bukan sekadar imej sahaja tapi dari segi batas percakapan, pergaulan, semua. Bukan imej bertudung sahaja. So istiqomah tu luas sebenarnya. Zara Zia juga turut menubuhkan sebuah agensi kebajikan iaitu Malaysia Prihatin bagi membantu dan berkongsi rezeki bersama-sama mereka yang kurang bernasib baik. Honestly, memang Zara suka bantu setiap makhluk yang bernyawa. Pokok, binatang, manusia, apatah lagi. Zara create satu laman web, malaysiaprihatin.com, which is lagi senang untuk orang menyalurkan dana. Boleh juga buat kempen. Contoh, dia perlukan dana untuk kucing dia sakit. So, dimasukkan kempen dalam malaysiaprihatin.com. Orang nak menyalurkan zakat pun masuk dalam web tu. So, diorang setiap saluran sumbangan tu, diorang akan dapat receipt. So, berbezalah dengan yang sebelum ni, which is bank in, so tak ada receipt. And then ada juga yang tertanya-tanya, betul ke apa semua Zara punya ke apa semua kan. Berasal daripada Lenggong Perak, Zara Zia antara selebriti yang aktif berniaga dan sambal mantul keluarannya paling mendapat permintaan ramai. Macam Zara keluarkan sambal, macam sebelum ni pun memang dah ada sambal, cuma dari segi marketing tu agak slow sebelum ni. And then sekarang ni dah ada team, alhamdulillah slowly naik. And Zara pun ada paste makanan, which is Zara buat paste tu sebab untuk fans jauh juga yang nak rasa air tangan Zara sendiri supaya boleh post. Zara Zia juga amat berbangga kerana usahanya turut disokong bukan sahaja rakan selebriti, malah peminat dan orang awam juga banyak membantu dalam kempen kebajikannya. Zara harapkan sokongan dari orang ramai dan Zara nak create awareness, which is kita nak bantu orang ni biar ikhlas, biar betul-betul kita nak bantu, bukan sekadar untuk nama. Ini adalah saham akhirat sebenarnya. Zara fikir kehidupan Zara ni apa yang Zara boleh buat sebenarnya. Dan secara tak langsung, Zara nak tarik Zara punya fans ni buat benda yang sama. Bersedekah, bantu orang. Malaysia Prihatin ni Zara nak orang pandang satu NGO yang bantu segala segi.
Hijrah membawa pengertian yang cukup luas maknanya, bukan hanya bertudung, malah segala aspek yang menjadi titik perubahan kebaikan dalam hidup seseorang. Semoga niat murni kedua-dua selebriti ini berterusan dalam menuju ke arah yang lebih baik. Afifah Azam, 24 tahun, tidak menyangka tindakannya singgah mengambil barang di rumah makcik telah menyebabkan dia sekeluarga positif COVID-19. Hanya dalam masa 2 minggu, virus ini telah menjangkiti 10 orang ahli keluarganya. Lebih memilukan, ia telah meragut nyawa nenek dan pakcik Afifah ketika mereka sedang menjalani tempoh kuarantin. Ikuti kisah perkongsian Afifah dan keluarga. Semoga ada pengajaran buat semua. Hanya berjumpa dalam jangka masa yang singkat, Siti Nur Afifah Nur Azam atau lebih mesra dipanggil Fifah, akui pada mulanya keluarga makciknya masih dalam keadaan sihat dan tidak mempunyai sebarang simptom COVID-19. Awalnya saya dijangkiti tu bila saya pergi jumpa dengan saya punya makcik untuk ambil barang. Sebab time tu dah nak PKP, dah tak boleh rentas daerah. So kami jumpa hanya untuk ambil barang lah. Bila balik tu esok tiba-tiba ada cousin saya telefon. Dia kata dia buat test dekat klinik and turns out dia positif. Menyedari bahawa dia adalah kontak rapat, Afifah sekeluarga terus melakukan ujian saringan di hospital swasta dan mendapati dia, kakak dan kedua ibu bapanya positif COVID-19. Hanya adik bongsunya yang terselamat kerana tidak berada di rumah pada ketika itu. So bila dah kena tu, masing-masing start lah dah kemas barang packing untuk kemas apps. So semualah dekat mak app, kecuali kakak saya sebab kakak saya kategori 1, simptom dia tak heavy sangat. So doktor sarankan untuk dia kuarantin kat rumah sebab takut kalau kuarantin kat mak apps, takut dia berjangkit simptom dengan orang lain. Lebih menyedihkan, ahli keluarga makcik saudara serta kedua datuk dan nenek Afifah juga turut dijangkiti wabak ini. Sebab kita tak tahu macam mana benda tu boleh terkait kan. Sebab waktu tu ahli keluarga dia semua sihat. Memang tak ada sesiapa yang ada simptom waktu tu. So kita tak expect benda macam tu boleh jadi. And it turns out that makcik saya pula tinggal serumah dengan nenek saya, dengan atuk saya. Jadi unfortunately nenek dan atuk saya pun positif juga. Walaupun diuji dengan wabak yang berbahaya, Afifah bersyukur kerana dia masih berpeluang untuk berjumpa keluarga sekaligus memantau keadaan kesihatan kesemua mereka sepanjang berada di pusat kuarantin. So waktu tu memang kita tak fikir pasal diri kita dah. Kita memang fikir ayah je time tu. Kita tak duduk tak apa, at least ayah duduk, lepas tu ayah nak pergi solat semua bawakan. Sedihlah sebenarnya waktu tu sebab kita tak tahu apa yang akan jadi akan datang. Kita tak tahu kita boleh jumpa lagi kita mak ayah lepas tu sebab saya akan berpisah dengan ayah saya sebab hal lain kan lelaki perempuan. Afifah juga turut berasa lega apabila kesihatan ibunya Siti Rahmah Idris, 49 tahun, semakin pulih dan dibenarkan untuk pulang ke rumah lebih awal daripada dia dan ayahnya. Waktu tu agak sunyi lah sebab time waktu kuarantin tu memang bersama-sama dengan mak. Sedih-sedih semua sama-sama. Dalam tempoh tu juga nenek saya pergi. So kita dapat tengok kesedihan-kesedihan mak. Kebetulan ayah saya punya simptom makin teruk dan dia ditransfer ke hospital. Lagilah bertambah kerisauan waktu tu. Walau bagaimanapun nasib tidak menyebelahinya, pada 1 Syawal, semasa keluarga lain bergembira di pagi raya, mereka sekeluarga diselubungi pilu apabila menerima berita tentang kematian neneknya akibat COVID-19. Time tu ahli keluarga tengah sedih sebab pemergian nenek yang agak mengejut pagi 1 Syawal pula tu kan. Dan dalam masa yang sama juga pakcik saya tengah tempoh-tempoh kritikal, tempoh-tempoh dia kena masuk ICU time tu. Jadi ada 2 benda yang berlaku pada waktu yang sama. Jadi memang kita tak sempat nak fikir banyak benda time tu. Jadi video pun tak ada, gambar pun tak ada. Waktu tu memang kita fikir nak selesaikan pengemudian tu dengan cepat dan terus nak uruskan pula pakcik yang tengah kritikal tu. Masyarakat semakin sedar bagaimana penularan wabak ini berlaku. Namun masih ada kes di mana ahli keluarga tidak dijangkiti walaupun berada dan bergaul bersama keluarga yang positif di dalam rumah yang sama. Memang COVID-19 merebak secara senangnya dalam kawasan di bawah satu bumbung. Ini memang fakta yang paling penting, semua kena faham. Tapi tak mustahil dalam sesebuah rumah bukan semua dijangkiti COVID tersebut. Okey, ini bergantung kepada
Dalam satu rumah pun tak semestinya mereka berjumpa, dalam satu rumah pun tak semestinya mereka ada interaction yang berterusan, okey. So banyak faktor yang menentukan senang atau tidak seseorang yang dalam serumah tu boleh dapat COVID-19. Kontak rapat adalah ahli rumah tersebut, tapi tak semestinya mereka akan dapat COVID-19. Walaupun virus boleh berada di permukaan objek atau barang, namun jangka hayatnya untuk hidup adalah singkat. Dengan amalan kebersihan yang tinggi, risiko jangkitan juga amat tipis. Secara amnya barang-barang yang kita tak tahu, barang-barang yang barang apa yang kita panggil selalu dipegang oleh orang ramai. Okay? Kalau kita pergi di tempat public, contoh yang paling ketara, eskalator punya getah yang naik tu kan. Okay? Obviously itu ramai orang pegang bila nak naik. Itu objek-objek yang ada risiko COVID-19 mungkin ada melekat dekat situ. So langkah pertama, jangan sentuh tempat-tempat yang macam tu. Kalau kita sentuh, make sure kita sanitize tangan. Okay? Make sure tangan tu jangan pegang ke muka, jangan pegang ke hidung. Sebab kalau kita pegang pun, kita tak akan dapat COVID-19 as long as kita tak pegang muka, tak pegang hidung. Tragedi kisah keluarga ini tidak terhenti di situ. 2 minggu selepas pemergian nenek tercinta, pakciknya pula pergi menghadap Sang Pencipta. Mungkin alah COVID je kan. Lagi-lagi orang yang tak pernah kena COVID ataupun tak ada ahli keluarga yang terkena COVID, mungkin dia rasa remeh benda ni. COVID ni adalah satu benda yang memang betul-betul real. Memang betul-betul satu penyakit dan satu wabak yang patut dirisaukan oleh semua orang. Buat Afifah, wabak penyakit COVID-19 banyak memberi kesan yang mendalam terhadap mereka sekeluarga. Semoga keluarga Afifah diberi ketabahan dalam menjalani ujian yang perit ini. Pastinya ramai yang sudah mula merancang melakukan pelbagai aktiviti bersama keluarga di hujung minggu. Walaupun negara memasuki fasa peralihan, mesti diingat virus COVID-19 masih ada. Tetap dengan SOP anda dan sebolehnya hindari tempat sesak. Kita harus menerima hakikat dan belajarlah menyesuaikan diri hidup dengan virus ini. Terima kasih meluangkan masa anda bersama Nona. Teruskan layari laman Facebook dan Instagram kami di TV3 Nona. Jika anda mempunyai sebarang komen, pendapat dan sebagainya, anda boleh terus emailkan ke nonatv3@gmail.com. Jumpa lagi minggu hadapan. Jaga diri. Assalamualaikum. Sri Kandi masa kini yang bekerja ya juga ibu.